Okay, selamat sejahtera kepada semua pelajar. Okay, untuk hari ini, cikgu akan terangkan tentang unit 11, itu keunikan rakyat Malaysia. Okay, untuk cadangan nilai, macam biasalah ada 5 nilai. Okay, yang pertama, kita ada nilai patriotism. Okay, berkaitan dengan unit 11. Ini adalah bidang moral dan kenegaraan. Kita ada nilai kerajinan, berdikari, keberanian dan berterima kasih. Okey, cuba kita lihat. Untuk yang pertama, cuba perhatikan gambar ini. Okey, berikut adalah khazanah di Malaysia iaitu alat muzik tradisional. Okey, ada beberapa kaum. Yang pertama, cuba lihat gambar alat muzik tradisional iaitu kompang, untuk kaum Melayu. Kedua, kita ada gendang pun untuk kaum Melayu. Kita ada sompoton. Ni alat muzik, nama dia sompoton. Ini untuk kaum dusun dan kadazan. Dan kita ada gong juga daripada kaum Melayu. Kita lihat seterusnya. Okay, berikut pula adalah kepelbagaian jenis makanan lah. Okay, untuk pelbagai kaum yang menunjukkan keunikan rakyat di negara kita. Okay, jadi kita lihat yang pertama. Okay, yang pertama kita ada. Okay, cuba perhatikan. Kita ada dimsum. Okay, itu untuk kaum Cina. Okay, dan kita ada laksa Sarawak pun kaum Cina. Okay, nasi kerabu kaum Melayu dan tosai untuk kaum India. Okay. Negara Malaysia merupakan sebuah negara yang unik kerana mempunyai rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama, budaya dan bahasa. Okay. Boleh ke tak pelajar senaraikan semua kaum dan agama yang dianuti oleh rakyat Malaysia? Okay, cuba lihat gambar ni. Boleh nampak kepelbagaian kaum di negara kita. Okay, pakaian dari segi kaum, agama, bahasa. Okay, ada pelbagai keunikan. Okay, kita lihat. Berikut adalah inilah daripada buku teks cikgu ambil, iaitu keunikan rakyat Malaysia. Okay, untuk kaum Melayu, kita lihat dari segi bahasa. Okay, kita ada bahasa yang digunakan adalah Melayu. Okay, makanan, nasi lemak, rendang dan juga sate. Okay, dari segi pakaian, kita ada untuk kaum Melayu, baju kurung, baju Melayu. Okay, dan untuk perayaan, ada dua perayaan yang disambut oleh kaum Melayu. Okay, itu Hari Raya Aidilfitri dan Hari Raya Aidiladha. Okay, untuk kaum Cina, bahasa yang digunakan ada banyak. Kat sini kita ada Mandarin, Hakka, Cantonese, Hokkien, Hainan, Fuzhou dan Teochew. Okay, untuk makanan pula, kaum Cina kita ada dimsum, kuih bulan, zongzi dan tang yuan. Okay, untuk pakaian kita ada chongsam, sangfu, kipau. Okay, ini semua ialah makanan pakaian untuk kaum Cina. Dan perayaan yang dirayakan oleh kaum Cina kita ada Tahun Baru Cina, Cap Gomeh dan Dongzi. Okay, untuk kaum India, kita tengok sini kita ada 3 bahasa. Tamil, Telugu dan Malayalam. Makanan, tosai idli, pakaian, sari dan juga dhoti. Untuk sari bagi kaum India perempuan, dhoti untuk lelaki. Perayaan Deepawali dan Taipusam. Sama juga dengan kaum lain. Boleh perhatikan untuk kaum Kadazan Dusun, kaum Iban dan juga kaum Punjabi. Boleh lihat pada paparan ini dan sebenarnya nota ini cikgu ambil daripada buku teks pelajar. Ini menunjukkan kepelbagaian keunikan rakyat di negara kita iaitu ada banyak kaum lah. Kat sini ada 6 kaum. 6 kaum. Kita lihat seterusnya. Apa kepentingan keunikan rakyat di Malaysia? Ada 5 kepentingan. Kepelbagaian ni adalah keunikan rakyat Malaysia. Kepentingan dia untuk mengukuhkan perpaduan. Keyword dia sila perpaduan. Rakyat kita lah. Kedua, politik dan ekonomi negara akan lebih stabil dan kukuh. Ketiga, melahirkan generasi baru yang dapat kekalkan kepelbagaian budaya. Di mana anak cucu cicit kita nanti akan dapat kenal budaya masing-masing dari segi pelbagai kaum. Masih dapat diwarisi oleh generasi baru.
Okey, yang keempat, nak kukuhkan keseimbangan antara kemajuan dan warisan budaya. Di mana walaupun negara kita semakin maju, tetapi warisan kebudayaan masih dapat dikekalkan. Dan yang kelima, keunikan rakyat di Malaysia ni adalah merupakan satu kebanggaan negara. Sebagai satu kebanggaan di mana ada terdapat pelbagai kaum, bahasa, budaya. Kita lihat seterusnya. Berikut pula ialah cabaran keunikan rakyat Malaysia. Yang pertama, dari segi cabaran sosial. Sosial di mana ada individu ataupun kaum yang terlalu taksub dengan kebudayaan sendiri. Yang ini menyebabkan berlakunya kecelaruan identiti bangsa. Kedua, dari segi bahasa. Kita tahu di negara kita terdapat pelbagai bahasa. Kat sini di mana cabaran bahasanya adalah beberapa bahasa yang tidak dapat difahami oleh segelintir masyarakat. Jadi kat situ antara kaum komunikasi akan terjejas. Untuk cabaran budaya luar pula. Budaya luar ni adalah budaya dari luar yang masuk ke negara kita, terutamanya budaya negatif, di mana jati diri kaum akan terkakis. Di mana budaya asal kita yang sopan mungkin dapat dipengaruhi oleh budaya luar yang negatif. Polarisasi kaum. Polarisasi kaum ni lebih kepada dua pihak yang bertentangan sama sekali pendapat. Nanti cikgu akan terangkan apa maksud polarisasi. Di mana kat sini bila berlakunya berbeza pendapat, maka kaum yang berbeza akan berlakunya konflik lah. Di mana tidak dapat percaya dan hormat kepada kaum lain. Dan di sini menunjukkan juga akan mewujudkan sikap perkauman. Kita lihat apa maksud polarisasi. Polarisasi ni apa? Polarisasi ni bermaksud keadaan terdapatnya atau proses berlakunya dua pihak. Ada dua pihak di mana prinsip dan pendapat mereka ni bertentangan sama sekali. Ini maksudnya berbeza kaum. Terutamanya untuk kaum-kaum yang berbeza. Jadi boleh berlakunya konflik perkauman di sini. Itu maksud polarisasi. Ini pula merupakan strategi. Bagaimana nak kekalkan keunikan rakyat Malaysia. Untuk diri sendiri, kita boleh amalkan adat dan budaya lah dalam kehidupan seharian. Dan untuk ibu bapa, bagaimana nak kekalkan? So, kita boleh didik. Ibu bapa boleh didik mengajar anak-anak untuk menerima budaya yang berbeza di negara kita. Kerajaan pula nak kena buat apa? Kerajaan boleh memperbanyakkan aktiviti kesenian dan kebudayaan di peringkat sekolah. Contoh, boleh mengadakan pertandingan nyanyian lagu kebudayaan atau pertandingan pakaian tradisional. Seterusnya, kita dah tamat untuk unit 11, bahagian 1. Soalan struktur ada 25 markah. Pelajar boleh jawab. Boleh cuba jawab, lengkapkan jawapan. Nanti boleh hantar kepada cikgu untuk disemak. Dan tambahan, boleh buat latihan soalan penilaian. Daripada buku teks, buat soalan penilaian untuk A dan juga B.